Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa tamassaka bi sunnatihi wa jahada fi sabilillahi ila yaumil ma'ad. Tuan dan puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita dapat bertemu semula dalam kuliah kitab Risalah Irsyad Al-Jawiyin ila Sabilil Ulama Al-Amilin, kuliah yang terakhir pada bulan November itu saya ada catat pada 20 bulan 11 dan kira kuliah hujung tahun Disember kita diuji dengan banjir. Tadi sekeliling kita ni pun semua naik banjir si Tanjung bawah sana banjir. Rata-rata tempat lah di Hulu Langat, InsyaAllah. Kalau dulu di pantai timur sekarang ni pantai barat lebih dahsyat banjir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat bala daripada kita semua. InsyaAllah pada malam ni sebagaimana yang saya catat dahulu, kita berhenti dalam muka surat 5. Ya, ada kitab muka surat 5 lah, bagi pengganjang kedua. Yang tak ada dengar semua boleh dengar kecuali ada yang tak boleh dengar. Tak boleh dengar pun dapat pahala dia datang kan dalam majlis ilmu. Alhamdulillah yang boleh dengar ni Allah bagi nikmat yang besar lagi lah kepada kita. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Allah telah menyatakan dengan nikmat mana lagikah nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan yang hendak kamu dustai. Begitu banyak nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Cuba anak-anak perhati satu firman Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mula di situlah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzarnakum 'adzaban qariba yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Artinya sungguhnya kami menakutkan akan kamu akan azab yang hampir oleh dua tangannya, yakni amalan-amalan. Dan berkata orang kafir, mudah-mudahan aku jadi akan tanah. Ini kalau aku jadi tanah pun sangat baik daripada jadi manusia yang kena seksa semacam ini. Panjang sikit lah dia punya terjemahan ni, bahasa lama ni. Sebenarnya kalau kita terjemah direct tu mudah saja Kerana Allah Subhanahu Wa Taala, saya terjemah balik ayat ini, inna anzarnakum azaban qariba, sungguhnya kami telah mengingatkan kamu tentang azab yang dekat. Kataan qarib yang Allah Subhanahu Wa Taala gunakan di dalam ayat ini. Azab Allah Subhanahu Wa Taala itu begitu dekat. Ayat ini walaupun dalam konteks azab Allah itu ialah azab di hari akhirat, Allah sebut dekat tapi sebenarnya azab Allah ni di dunia lagi pun dah banyak yang kita merasai azab. Macam-macam lah bila sebut azab ni. Kita tambah lagi azab sengsara kan, lebih sikit azab sengsara tu lagi lah. Azab itu pun menggambarkan keadaan manusia yang sengsara. Di dunia mungkin kita azab yang kita dapat itu dalam bentuk bala dan sebagainya, penderitaan, kesakitan, dalam bentuk yang sementara waktu. Azab di dunia ini sedikit saja berbanding dengan azab yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada manusia di hari akhirat. Allah kata, aku ancam kamu dengan azaban qariba, satu azab yang dekat. Yauma yanzurul mar'u ma qadamat yadah, pada hari manusia itu, seseorang itu dia memerhatikan apa yang telah dilakukan oleh kedua tangannya.
Allah sebut perbuatan itu ialah dengan tangan. Biasa manusia ni dia buat kerja dengan tangan lah. Tak? Kita makan dengan tangan. Ada tuan-tuan ini makan dengan kaki? Tak ada. Makan dengan mulut ada kan? Makan dengan mulut. Makan kita guna tangan kan? Kita menulis dengan tangan. Kecuali orang yang tak ada tangan, dia boleh menulis dengan kaki ya. Jadi manusia ni bila dia terdesak, maka apa yang ada lah dia akan boleh lah. Kita ni kalau terdesak ni boleh kan? Benda yang tak boleh pun boleh. Tu orang kata terdesak terdesak, susah dan sebagainya boleh. Zaman dulu kita dijajah masa selepas British tu datang Jepun. Orang susah boleh makan ubi kayu. Sekarang ubi kayu sedap lagi ya. Cicah dengan apa kelapa, gula, kena kopi panas pula. Best juga. Saya masuk kampung asli pakai ubi kayu. Ubi kayu kopi. Oh memang kau kalah menu-menu yang ada kat luar kan. Itu manusia bila terdesak ni kita boleh dengan apa saja. Dan Allah gambarkan apa yang diusahakan oleh manusia itu, yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Seorang tu dia akan memerhatikan apa yang telah dilakukan oleh tangannya. Maksudnya setiap orang tu dia tahu apa yang dia buat di atas dunia itu. Allah telah sebut dalam ayat-ayat yang lain, orang itu dia tahu tentang diri dia. Kita boleh tahu apa yang kita lakukan di atas dunia, semua orang tahu. Kita yang buat benda tu kan. Tak payah orang lain bagi tahu, sebab kita yang buat kan. Perbuatan tu kita yang buat, yang tersembunyi kita yang tahu. Orang lain tak tahu, orang lain mungkin tak tahu, Allah tahu. Yang tersembunyi orang lain tak tahu, kita tahu. Dari di hari akhirat itu dia bagi tahu dan malah diperlihatkan kepada kita amalan-amalan yang dilakukan oleh manusia. Allah perlihatkan. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Dan dikira apa siapa yang melakukan suatu amalan yang baik, misqala dzarratin khairan yarah, walaupun sedikit sebesar zarah, kita kata benda itu dikira oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu juga amalan kejahatan. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Amalan jahat begitu jugalah, walaupun sebesar zarah akan dikira dan nanti akan diperlihatkan, diperlihatkan amalan, segala amalan yang dilakukan oleh manusia. Dan berkatalah wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaban. Orang kafir pada ketika itu Allah telah sebutkan mereka bercita-cita. Ya laitani ini bercita-cita, berangan-angan. Itu satu impian mereka. Satu impian. Ada taman nama Alam Impian. Sebelah tu taman Alam Nyata. Impian tu lawan nyata lah Maka orang kafir ni dia berangan-angan, dia mempunyai harapan, alangkah baiknya kalau kuntu turaba, kalau aku dulu ni masa di dunia itu adalah tanah. Jadi sebab apa? Tanah itu tidak dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tanah itu dia tidak jadi mukallaf. Kita ni mukallaf ni. Tak. Kadang-kadang jadi mu'alaf. Dah lama Islam lah, mu'alaf lagi. Kita tu kata orang baru masuk Islam tu, Cina, India tu mu'alaf kan. Rupanya kita pun mu'alaf juga. Sebab apa? Makna mu'alaf itu orang yang dijinakkan hati. Tak. Ada orang Islam kita lama dah Islam, berpuluh tahun, umur dekat 70. Agama tak tahu ke mana. Dia tahlil pun tak tersebut. Dia ajak kita, ustaz tolong baca doa
pergi rumah saya buat kenduri, baca doa macam orang mati tu. Saya ingat apa doa orang mati, rupanya tahlil. Dia tak tahu. Bukan berlaku jauh tuan-tuan, kawasan tempat kita tak tolong baca doa macam orang mati tu. Saya mula fikir apa doa orang mati ni, rupanya tahlil. Itulah mu'alaf kan. Jadi kita ni semua tak kira lah sama ada mu'alaf ke ataupun bukan mu'alaf, semuanya taklif. Semuanya kena hukum taklif, kena tanggungjawab, dipertanggungjawabkan. Setiap Muslim itu yang mukallaf. Mukallaf ni maksudnya dia akil balik. Dia mukallaf dari segi hukum ada akal, berakal. Gila tu tak mikir lah kan. Kita alhamdulillah Tuhan jaga wayar kita ni elok kan. Satu wayar short dah miring. Tak ada workshop lah boleh baiki kan. Jadi Allah bagi satu nikmat yang begitu besar kepada kita, nikmat akal lah. Dengan akal ni manusia ni memang terror lah kita kata. Kepandaian akal manusia Allah bagi ya. Sebab itu dah kita kata bagi apa besi kat tikus, dia naik atas besi je. Lalu pergi balik pergi mari orang Pantai Timur kata dia tak tahu nak buat apa. Bagi manusia besi macam-macam lah dia buat. Kerana manusia itu Allah bagi satu anugerah yang sangat bernilai, iaitu akal. Afala ta'qilun, apakah kamu tidak berfikir? Jadi boleh fikir macam-macam lah yang Allah berikan kepada mereka. Maka orang kafir ini mereka bercita-cita untuk balik menjadi tanah yang tidak kena dipertanggungjawabkan, tidak jadi mukallaf tadilah. Kita ni setiap Muslim mukallaf, yang disebut mukallaf tadi ni iaitu satu akil, yang kedua baligh yang kedua baligh tambah mesti berakal, yang kedua baligh kita pun tahulah belajar fiqh dulu baligh, tanda-tanda baligh, umur dari segi umurnya. Jadi orang yang akil baligh ini semuanya disebut Muslim yang mukallaf, yang mesti melaksanakan tuntutan-tuntutan agama. Kalau dia tidak melaksanakan tuntutan agama itu, dia berdosa. Sebab dia dah mukallaf. Walaupun orang tu baru masuk Islam, orang tu baru masuk Islam, dia dikira mukallaf. Tapi mukallaf dia tu level dia rendah lagi lah. Kita kena bimbing lah. Dia slow-slow lah Dia nak sembahyang apa ambil masa lah, lambat lah sikit Islam lama pun tak tahu sembahyang lagi. Islam kita ada tak tahu selawat lagi. Tak. Itu ada cerita dia bila nak nikah tu barulah tahu. Dekat situ boleh selawat tak boleh selawat Juru nikah kata dia, tu kita selawat dulu boleh selawat tak? Dia kata ustaz selawat dululah, saya nak dengar. Pun dia tak tahu selawat Tapi sekarang ni juru nikah sekarang dia banyak diplomasi. Dia tak macam juru nikah dulu. Nikah dulu jenis kenat je. Saksi lagi kenat. Sah tak sah? Belum sah lagi. Dia kata tak apa nak dengar. Juru nikah sekarang dia kata kita selawat sama-sama. Ikut saya. Ikut saya mengucap. Ikut saya selawat. Itu baguslah Masa itu memanglah bukan masa untuk test lagi. Test tu sepatut dia lebih awal lagi Masa tu tak bolehlah buat khianat macam tu Kita permudahkanlah urusan orang. Sebab itu dah nikah ni dia ada khutbah nikah. Khutbah nikah ni di situlah nasihat Juru nikah itu khutbah itulah nasihat tentang panduan rumah tangga mengikut sunnah, mengikut Al-Quran dan Sunnah, ikut agama lah Maka adalah cita-cita kafir itu diihtimalkan. Dia kata adalah cita-cita orang kafir ini diihtimalkan atau diandaikan. Ihtimal tu andaian lah, satu andaian Diandaikan 3 jalan,
Itu 3 sebab lah ihtimal diandaikan begitu kenapa mereka nak jadi tanah ini. Iaitu tak kala mereka melihat dengan mata masing-masing Allah bangkitkan binatang-binatang yang berlaga di atas muka bumi. Laga matador. Sehingga balas tengahnya di atas tengahnya. Belaga lah kita biasa tengok lembu belaga, kucing bergaduh, ayam bersabung. Ayam sabung sabung ayam orang panggil. Maka akhirnya Allah berkata, jadilah kamu tanah, yakni jadilah kamu tanah, iaitu binatang-binatang itu pun jadilah tanah kesemuanya. Maksudnya bila belaga mati jadi tanah lah. Itulah andaian yang pertama, andaian orang-orang kafir itu. Maka memandang orang kafir nampak senang dan selamat daripada azab, maka mereka itu pun bercita-citalah bahawa Allah menjadikan tanah semacam binatang-binatang itu, yakni hancur lebur tubuh mereka, kemudian daripada mereka jadi manusia. Maka inilah ihtimal yang pertama. Dia tengok orang kafir ni, tengok Allah matikan binatang ni jadi tanah habis. Kita bagus juga kalau jadi macam ni Dan yang keduanya, ihtimal pula bahawa cita-cita mereka kalau dijadikan tanah pada mula-mula selalu dengan tidak dijadikan manusia langsung pun baik, kerana tidak merasa azab pada hari ini. Yang kedua ni kata elok kalau awal-awal lagi Allah jadi tanah, tak jadi manusia lebih baik. Andaian mereka ini, apa cita-cita mereka ini, iaitu setelah mereka melihat azab Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata lebih baiklah kalau Allah jadi awal-awal tu jadi tanah terus tak dibangkitkan lagi kalau jadi tanah. Yang ketiganya, cita-cita mereka bahawa tidak dibangkitkan kemudian daripada dihancurkan dia jadi tanah. Jadi tanah itu maka tidak diazabkan dia, maka adalah tiga-tiga ihtimal ni tidak menunai dan tidak menerima Allah Ta'ala akannya. Jadi yang ketiga ini dia kata sebenarnya bila Allah matikan itu lebih baiklah mati itu jadi tanah, tak dibangkit-bangkitkan lagi. Jadi kesemua andaian mereka ini ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh pakai lagi Dia dua keadaan. Satu, kita lihat cita-cita orang kafir ini untuk balik ke dunia ini jadi tanah, seperti mana yang disebutkan dalam ayat ini. Dan dalam ayat yang lain juga Allah menyebutkan bahawa manusia ini dia minta balik ke dunia ini supaya farja'na na'mal salihah, supaya balikkan, dihantar balik ke dunia ini supaya kami boleh melakukan amal soleh. Jadi ke semua permintaan manusia dan harapan mereka itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada peluang lagi dah. Sebab akhirat itulah negeri yang terakhir. Akhirat yang manusia semua akan menerima pembalasan berdasarkan amalan masing-masing. Tak boleh nak balik sebab dunia ini telah dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sediakan satu alam yang lain yang disebutkan sebagai alam akhirat, hari akhirat, yaumul akhir, hari akhirat, yaumul qiyamah, hari akhir, hari kiamat, hari akhirat. Yaumul qiyamah kerana berlaku kiamat, habis dah dunia. Wujud alam lain disebutkan sebagai yaumul akhir lah, yaumul akhir hari yang datang kemudian, yang disebutkan juga dalam surah Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin, Allah Subhanahu Wa Taala yang memiliki hari kemudian. Hari kemudian, hari akhirat lah. Yang ada syurga neraka itulah Yaumuddin, hari kemudian yang milik Allah Subhanahu Wa Taala, bukan milik tok nenek kita. Kalau milik tok nenek kita senanglah kan. Yang memiliki Maliki Yaumiddin itu ialah
Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kita punya hari, ya. Maka dengan hal ini kita pun boleh buat saksi bahawasanya tidak boleh sama sekali kita nak minta berhenti daripada jadi manusia. Apabila telah ditiupkan roh kepada kita, Allah dah tiup, dah tentukan dah. Kehidupan kita ini Allah tentukan kita ini manusia. Tak boleh lah minta tak jadi manusia. Allah qada qadar Allah itu sejak azali ni, kita ni manusia dengan nama sekian-sekian. Nama kita masing-masing ni Allah dah atur dah. Dah tahu dah ketentuan nama masing-masing. Kalau tak ada nama manusia ni payah. Kacau dah. Ada nama, hikmah Allah Subhanahu Wa Taala, dan manusia itu dia tahu nama mereka. Manusia itu tahu nama dia tahu letak nama. Itulah kepandaian manusia. Sebab itu Allah angkat manusia ini menjadi khalifah. Sebab apa? Allah telah ajar kepada manusia itu, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Kami telah ajar kepada manusia semua nama-nama, dia tahu. Tengok ni apa ni? Air mineral itu. Ni apa? Mikrofon. Tak ada mikrofon ni payah. Saya ceramah macam orang gila seorang-seorang depan ni, belakang tak dengar. Teknologi ni penting juga zaman sekarang. Kalau dulu tak ada mikrofon. Zaman sekarang ni dakwah ni sebenarnya lebih senang. Pantas adalah alat-alat moden ni sebut sebagai wasilah. Dalam dakwah ni sebut sebagai wasilah, al-wasail. Tak ada mikrofon susah. Ceramah bagus macam mana pun orang belakang tak dengar, tak berkesan. Ada sekarang ni ada pula live Facebook kan. Dulu tak ada face, ya, ada face. Dah. Book tak ada. Book ada lah, tapi bukan book yang bukan live, bukan digital. Ada live Facebook macam-macam. Ada Google Meet dan sebagainya. Susah juga kalau tak ada teknologi ni. Kuliah bila PKP barulah kita manfaat sepenuhnya lah teknologi moden ni kan. Kuliah susah. Barulah tahu Google Meet apa semua guna. Tidak susah. Tapi masalah juga bila kita kuliah, student dia tutup kamera dia, kita cakap seorang-seorang, ada ke tak ada ni? Mencabar juga. Baik saya mengajar budak universiti mudah sikit. Budak sekolah lagi mencabar. Cikgu-cikgu sekolah mengajar budak sekolah. Dia tutup mikrofon, pergi tidur atas katil. Budak universiti ni dia dengar kita kurang markah, dia masuk penuh dia takut attendance tak datang 3 kali, tak boleh masuk exam. Tak cukup 70%. Tapi saya ni kira pensyarah yang pemurah jugalah mereka. Saya tak sampai hati bagi student C kita setengah pensyarah bagi C minus. Kesian juga saya. Kalau student final year lagi saya tolong supaya dia punya CGPA dia tu boleh meningkat. Sebab konsep saya satu, budak masuk universiti ni memang budak dah pandai-pandai sebenarnya. Budak yang terpilih masuk universiti susah sekarang kan. Macam kami masuk UKM, masuk tu permintaan ramai, terpaksa interview lagi. Interview tu yang result bagus-bagus. Yang dari sekolah tu kita ambil budak jayid dan mumtaz. Kalau budak yang jayid pun tu dia boleh lah minta macam USIM, Unizam, boleh masuk insya-Allah. Kalau UKM ni dia mesti jayid dan mumtaz insya-Allah lah. Itu pun base kepada interview juga. Banyak sebab tempat tak ramai. Kita ada tempat 400 ya sekali intake Yang minta tu berapa ribu. Masuk tu. Jadi saya ingat yang masuk tu memang result yang bagus-bagus. Result yang bagus-bagus Jadi kalau sikit-sikit tu kita tolong kan.
Saya tak faham lah kenapa setengah syarah tu dia begitu apa strict sangat dengan apa pelajar-pelajar kita yang di tahun akhir ni. Bila Allah telah tiupkan roh, maka tak boleh lagi nak balik jadi manusia. Maka dengan hal ini kita pun boleh buat saksi bahawa tidak boleh sama sekali nak minta berhenti daripada jadi manusia apabila telah ditiupkan roh kepada kita di ketika kita telah cukup 4 bulan dalam perut ibu kita. Bila dah seorang itu berada, bayi itu dalam perut mak dia itu 4 bulan itu, pada ketika itu roh itu telah ditiup. Ditiup ni dah jadi manusia, kan? Tak ditiup pun jadi manusia, tapi tak sempurna. Bila ditiup 4 bulan 120 hari lah, pada ketika itu haram pengguguran, sebab nyawa dah ada, nyawa dah ada. Dan sebenarnya sunat diberi nama, kan? Pada ketika dia gugur, dia gugur 4 bulan contohnya, tapi tak bagi pun tak apa, tak ada masalah. Kalaulah diminta juga pun, maka sia-sia juga. Itu. Kemudian bila ada sudah terang hal ini, maka silalah kita manusia ini berperangai yang disetujui oleh Tuhan. Jadi dia kata oleh kerana bila kita melihat hal keadaan ini, bahawa tidak ada peluang lagi untuk balik jadi manusia, dengan itu hendaklah kita berperangai yang disetujui ataupun diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan yang disuruh oleh Rasulnya. Ini disebutkan sebagai radhiyallahu anhum wa radu'an. Ini orang yang beriman dan beramal soleh, mereka menjadi orang yang radhiyallahu anhum, Allah redha kepada mereka, dan wa radu'an, dan mereka redha kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka selamatlah kita sebelah hadapan kita, iaitu akhiratlah, hadapan tu, sehingga terus ke dalam syurga dengan hal kekal dalam selamat dan kesenangannya yang tak pernah terlintas di hati. Pada masa hidup kita di dunia ini, Masya Allah, benda yang nikmat di syurga itu dibayangkan sebagai satu nikmat yang tidak pernah terlintas pada hati kita, dan juga tidak pernah dilihat oleh mata kita, mala ainun ra'at wala uzunun sami'at, dan juga tidak pernah didengar oleh telinga kita. Walaupun ada gak manusia dia yang cuba membuat andaian bahawa apa yang kita dapat ini macam pernah dapat di dunia, macam pernah kita makan buah ni, macam pernah kita makan di dunia itu. Kita baca dalam surah Al-Baqarah ayat yang awal itu, Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan kullama ruziqu minha min samarati rizqa qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl wa utubihi mutasyabiha walahum fiha azwajun mutahharatun wa hum fiha khalidun. Sehingga seterusnya lah, bagaimana Allah telah sebutkan di akhirat itu, dalam syurga itu, bila diberikan kepada mereka rezeki, iaitu buah-buahan, maka orang dalam syurga ini mereka kata, kita pernah makan buah ni ya. Qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl. Buah ini kita pernah makan dulu, kita pernah dapat, pernah diberi. Maka nikmat itu sebenarnya tidak sama, apa dimakan itu tidak sama, kan? Tidak sama dari segi rasanya, walaupun rupanya nampak sama. Tembikai tu apa? Tembikai susu. Kalau orang belah Kelantan Tengah tu dia sebut timun Cina, tembikai lah. Timun Cina. Cina yang ada timun. Melayu India tak ada timun. Timun Cina. Timun Cina ni tembikai lah.
Ada cerita apa, cerita Piramli ya. Ini apa, saya pun bukan ingat sangat lah. Dia nak tunjuk kaya kan. Kuluk besar ke kuluk kecil lah. Dia tunjuk kaya ni. Buah temikai tu tengok dia gelek lah. Dah. Nak tunjuk kaya lah. Orang makan temikai lah. Dia gelek buat bowling lah. Pecah tengok teri lah. Pergi ambil juga. Begitulah kita kata nikmat dunia ni pun kita nampak hebat dah Kalau tengok temikai tu merah, sedap tu Tu patah lagi nikmat di syurga itu yang bukan saja sedap, tetapi kita tak payah beli. Duit tak pakai dah. Tak guna dah. RM tu tak pakai dah. Tak pakai. Sebab apa? Apa yang kita nak semua dapat. Ayat Allah Subhanahu Allah telah sebutkan innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla taqafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliyaukum fil hayati dunya wal akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurur rahim. Panjang sikit ayat itu Allah ceritakan sesungguhnya orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka beristiqamah di atas jalan Allah Subhanahu Wa Taala tersebut, iaitu mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan, berpegang dengan akidah Islamiah, akidah yang sahih. Yang sebutkan akidah sahih, sebabkan akidah batilah banyak, akidah itikad yang batil macam-macam mau ikut ikut Syiah, ikut Wahabi lah. Sikit lagi ada Wahabu pula. Dah. Maka turun kepada mereka malaikat yang berkata kepada mereka, Allah hantar malaikat ni bagi tahu kepada orang yang meyakini Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang beristiqamah, yang berkata Rabbunallah dan beristiqamah. Alla takhafu wa la tahzanu, janganlah kamu rasa takut dan rasa duka cita. Rasa takut ni macam-macam lah, kita ni takut kadang-kadang orang cakap takut takut ni banyak takut ni dalam politik, takut bini, macam-macam lah. Ada orang kata saya bukan takut bini tak takut saya. Ada orang kata saya tak takut bini, tapi bini saya menakutkan. Macam-macam wala tahzanu, dan janganlah kamu rasa duka cita. Allah taqafu ni kadang-kadang kita berjuang, kita berdakwah, orang gugut macam-macam. Orang sekat itu, sekat ini. Itulah Allah taqafu, malaikat kata kamu jangan takut. Wala tahzanu, dan jangan rasa duka cita. Orang sekat, kita terlepas peluang dan sebagainya. Dan janganlah kamu rasa duka cita dengan peluang yang kamu terlepas itu. Sebab apa? Di akhirat itu Allah telah sebut dalam ayat yang lain, annalahum ajrun karima, bagi kamu ajran, ganjaran yang mulia, syurga. Annalahum ajrun kabira, bagi mereka ganjaran yang besar. Jadi bagi orang yang meyakini dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tentulah mereka tidak akan rasa takut dan rasa duka cita. Memanglah takut ni tak dapat hilang daripada kita sebagai manusia, kan? Nabi, sahabat Nabi Saidina Abu Bakar pun takut, kan? Bila berhijrah dengan Nabi, dah bersama dengan Nabi tu, kan? Orang yang dipelihara oleh Allah, tapi rasa takut itu tetap ada. Tapi yakinlah dengan janji Allah Subhanahu Wa Taala, la taqaf wa la tahzan. Nabi baca ayat tu kepada Saidina Abu Bakar semasa nak berhijrah. Jangan kamu takut dan jangan kamu rasa duka cita dalam gua sur, dalam gua sur itu. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala bersama-sama dengan kita. Nabi bagi tahu kepada Saidina Abu Bakar. Jadi Allah sebut dalam ayat ini, malaikat bagi tahu kepada manusia, janganlah kamu takut dan janganlah kamu rasa duka cita. Dan bergembiralah kamu, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bergembiralah kamu dengan syurga yang
telah dijanjikan kepada kamu. Syurga ni memang disebutkan telah dijanjikan. Allah dah janji dalam Quran. Nabi pun sebut dalam hadis-hadis baginda. Janji Allah ni mesti betul ya. Bukan janji manusia. Janji manusia ni kadang-kadang kita sebut orang tak tunai janji. Janji dicapati. Capati pun tak sampai. Kalau sebut janji dicapati sampai capati okey juga ya. Capati pun tak sampai. Itulah manusia. Tapi Allah telah sebutkan, wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, bergembiralah kamu dengan syurga yang telah dijanjikan kepada kamu. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum, bagi kamu apa yang kamu inginkan. Benda yang kita rasa teringin Allah bagi. Teringin belum minta. Walakum fiha ma tad'un, pergi peringkat seterusnya kita minta. Bagi kamu apa yang kamu minta Allah bagi ya. Sebagai suatu ganjaran tempat tinggal daripada Allah Subhanahu wa taala, nuzulan min ghafurur rahim. Itu syurga yang Allah bagi sebagai suatu tempat tinggal la yabghuna anha wala, yang tidak ada ganti. Orang tak nak minta tukar lagi. Bila Allah bagi syurga ini, orang-orang yang rasa nikmat syurga ni, dia kata tak ada satu tempat yang boleh diganti dengan nikmat ni. Kalau minta tukar pun tak nak. Sebab itu nikmat yang terbaik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Syam masuk ke 829 ya. Masa ya. Tengok bola pun 2 jam tambah masa. Ceramah tak sampai sejam pun ya. Tengok bola 2 jam tak rasa lama 1 jam setengah tak habis lagi, kosong-kosong, extra time 30 minit tak habis lagi, penalti pula. Penalti semua masuk, tunggu penalti yang ke-11 baru boleh menang. Banyak gol betul Sikit kita ambil jagaan yang keempat, adakah boleh kita duduk di atas dunia dengan hal tidak mengambil peduli apa-apa pun yang bersabit dengan amalan akhirat? Ini yang cerita yang tak peduli dengan agama ni ya. Islam lama pun mu'alaf juga. Islam lama pun mu'alaf juga. Sebab apa? Dia tidak peduli dengan agama. Bila kita tak peduli dengan agama, Allah pun tidak peduli kepada kita. Itu agama lah jaminan kita. Kita nak mati ni dengan agama. Tak? Bukan mati dengan tali pinggang kita sayang. Beli tali pinggang Levi's lah. Sekarang ni Levi's ni, budak-budak sekarang dia tak tahulah. Ini cerita dulu-dulu lah. Beli apa, pergi Danau, beli sandal lah. Masa saya sekolah-sekolah tu, zaman orang yang umur-umur saya ni, yang terkenal brand dia ialah Adidas. Kan? Baju jeans pun Adidas, seluar Adidas, kasut Adidas, sandal Adidas. Beli sandal, oh ini Adidas murah ni. Kan? RM2. Balik pakai 3 hari tercabut, baru perasan tengok bukan Adidas, Abibas. Celaka sungguh. Saya tengok Abibas, bukan Adidas. Ini kena kat saya lah ni. Masa belajar tu kita ada program macam apa, Okim dulu lah kan. Masa belajar universiti Okim ini sampai Tulang buat program belah utara dekat kampung saya. Pergi sampai Padang Besar. Jadi belilah apa sandal ni tengok RM2 murah. 3 hari pakai Abibas baru pecah tembelang kena tipu. Mata ramau siam pandai buat Thailand ni, dia pandai tipu. Sekarang China lah China terror semua dia buat Cina ni dia semua mereka dari barang sampai orang.
Itu semua Cina, semua boleh jadi ya. Dia semua boleh bikin. Berniaga asal jadi duit tak kira halal haram tu dia belakang kira dah. Kita orang Islam ni nak berniaga ke buat apa ke, hukum dululah, mesti hukum nombor satu kita nak duduk rumah, hukum dulu, tengok rumah kita ni orang Islam, tengok kita nak beli rumah, tengok rumah dekat surau ke kan, tengok macam mana jiran, macam mana kan, semua itu diperhatikan. Sebab itu Islam sebut manhajul hayah, cara hidup Silakan kalau nak azan. Dah masuk
Marilah anak-anak perhati satu firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Ayat surah Al-Munafiqun. Artinya, hai mana-mana orang yang beriman mereka itu, janganlah melalaikan kamu oleh harta-harta kamu, dan janganlah melalaikan oleh anak-anak kamu daripada menyebutkan Allah. Dan siapa-siapa buat ia akan demikian itu, maka mereka itulah orang-orang yang rugi, ya. Itulah segala orang yang rugi mereka itu. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala beri pesanan kepada orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman. Ini ingatan Allah pada orang-orang yang beriman, janganlah kamu la tulhikum amwalikum, janganlah melalaikan kamu dengan harta-harta kamu dan anak pinak kamu daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh dengan harta kita, dengan anak-anak kita ada tanggungjawab, tetapi janganlah sampai membawa kepada cuai daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang melakukan yang semikian itu, mereka itulah orang-orang yang al-khasirun, orang-orang yang rugi. Anak-anak yang dikasihi, pada ayat ini ialah Tuhan melarangkan orang-orang mukmin daripada lalai diri daripada menyebutkan Allah dengan sebab harta-harta dan anak-anak. Kalau dikerja semacam ini, maka dinamakan orang-orang yang rugi, kerana memilih akan perkara-perkara yang tak tahan lama dunia ini, ya. Perkara yang tidak tahan lama, yang bersifat sementara, dan tinggal akan perkara yang tahan lama, akhirat lah, perkara yang tahan lama, dan yang kekal pahalanya selama-lamanya. Pahala amalan kita buat ke akhirat tu, kita bawa ke akhirat yang kekal. Dan berkhilaf ulama pada mentafsirkan zikrullah ini, kataan zikrullah, kalimah zikrullah dalam ayat ini, ya. Kata setengahnya ialah sembahyang 5 waktu. Setengah mentafsirkan, dikatakan zikrullah itu wala tulhikum amwalikum, la tulhikum amwalikum wala auladikum an dzikrillah. Zikir Allah itu ialah sembahyang 5 waktu. Kenapa dalam sembahyang inilah kita sebut nama-nama Allah. Sebutan dalam sembahyang ini, apa yang kita sebut itu semua ingat Allah. Dari segi apa, kita perkataan kita, perbuatan kita, rukun qauli, rukun fi'li, kerja rukun lah. Apa amalan-amalan sunat dalam solat, dari segi perkataan, dari segi perbuatan kita, semuanya adalah mengingati Allah Subhanahu wa taala. Sebab dalam solat ni kita tak boleh ingat benda lain. Memanglah kita ni banyak godaan dalam solat ni, biasa ingat benda lain juga walaupun disuruh ingat Allah. Tapi bila kita solat, bila takbir, Allah tak benar, tahu kunci tadi. Mungkin kadang-kadang kita timbul benda tu, Allah lupalah ambil ni, kita ambil periuk, lupalah janji. Dalam sembahyang ada banyak gangguan, kita padahal disuruh ingat Allah, tapi dalam suruh ingat Allah itu kita banyak ingat diganggu dengan benda-benda yang lain. Tak apalah, bila kita takbir itu, hanya kita solat itu hanyalah kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi tak perlu lagi lah nak ingat perkara-perkara yang lain. Dan kata setengahnya ialah segala bagi zikir Allah. Maka dengan terang-teranglah ayat itu mengatakan rugi mereka yang milih dunia atas akhirat. Padahal harta dunia dan anak-anak itu ialah perkara yang berguna dan berharga juga. Maka apatah lagi mereka yang tidak peduli langsung kepada mana-mana satu pun, hanya sebagai jadi kadam kepada hawa nafsu dan syaitan juga, sampai bawa matinya, sampailah ke mati, jadi hamba kepada hawa nafsu, kadam kepada hawa nafsu dan juga syaitan.
Jadi tafsiran yang kedua mengatakan zikrullah itu bukan saja di dalam solat. Apa sajalah perkara yang kita lakukan yang bertujuan untuk mengingati Allah, maka itulah disebutkan sebagai zikrullah. Itu Allah telah sebutkan zikrullah ini boleh pada ketika allazina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Itu orang yang mengingati Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berdiri. Diri kita ingat Allah Dalam keadaan duduk ingat Allah. Dalam keadaan wa ala junubihim, atas lambung kita pingganglah kot ini pada ketika kita mengiring, dalam keadaan mengiring, tidurlah tu itu simbolik syarat kepada tidur. Jadi semuanya kita hidup kita ni sebagai orang Islam tu, dia ingat Allah sama ada kita berdiri ataupun kita duduk ataupun pada ketika baring. Sama dengan solat tak boleh berdiri, duduk. Ada rukhsah. Di kaedah fiqh ada rukhsah. Diberi kelonggaran, kemudahan kepada kita. Kan? Ada solat boleh qasar, boleh jamak. Boleh jamak qasar. Kan? Boleh jamak. Jamak 4-4 boleh. Kan? Kita musafir Zuhur dengan Asar, boleh jamak qasar. Impun dua solat dalam satu waktu, tapi dua-dua pendek. Kan? Kalau 8 jadi 4, tapi tak bolehlah tinggal 2. Macam mana pun 8 tu tak boleh tinggal 2. Dia kata satu-satu, Asar satu, Zuhur satu. Itu ajaran sesat. Subuh tak boleh lagi nak qasar. Subuh tu pendek lah. Takkanlah nak minta satu rakaat Adik agama ni dah ada peraturan kita tak boleh ikut pakai kepala kita. Tapi ada rukhsah. Sebab apa rukhsah dalam keadaan musafir itu? Kita boleh jamak qasar boleh jamak qasar, boleh qasar solat saja. Allah nak bagi peluang kepada kita. Walaupun dalam keadaan musafir, kita sibuk macam mana pun mesti ada waktu untuk solat. Jadi ini satu kemudahan untuk solat. Tapi ada orang dia kata, saya tak confident lah sembahyang qasar ni. Itu tak confident tu masalah kita. Kan? Itu bukan masalah syariat. Syariat bagi rukhsah kepada kita. Tapi kita tak yakin, tu masalah kita. Agama ni mesti yakin. Tak yakin tu kita kurang ilmu lah dekat situ. Kan? Itulah iman itu disebutkan sebagai apa? Al-yaqin al-iman kulluh. Keimanan yang solid itu ialah keyakinan. Itu agama ini adalah berasaskan kepada keyakinan. Islam ni tak suruh kita ragu-ragu, taradud. Itu Allah turunkan Quran itu zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itulah kitab Al-Quran yang tidak ada keraguan lagi, yang Allah turunkan. Tidak ada keraguan, memberi petunjuk kepada manusia. Jadi orang Islam ni dia mesti yakin, confident. Sebab itu kita suruh belajar. Kan? Belajar ilmu tentang solat, barulah yakin. Itu tak yakin tu sebab dia belajar tu dia masih lagi ragu-ragu kan. Tapi tak ada masalah kalau dia kata saya nak sembahyang penuh, tak ada masalah. Kan? So, qasar itu bukanlah wajib, pilihan. Sama juga dengan puasa. Dalam keadaan kita musafir, bulan puasa, kita boleh buka puasa. Bukan wajib buka puasa, option, pilihan, boleh buka puasa. Tapi kena ganti, janganlah tak ganti pula. Habis Ramadan, lepas Syawal, tak ganti, berdosa. Sebab kita masih hutang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ganti. Orang perempuan pun ganti puasa. Kita orang lelaki tak ganti puasa. Lagi leceh kan. Orang kata koman sangat. Tapi pokok Syiah ni, dia kata dia buka puasa. Dia kata sebab kita musafir. Pokok Syiah ni dia memanglah masa mana pun sepanjang keadaan dia kira musafir darurat. Jadi qasar panjang. Itu malas.
Dia kata satu bentuk escapism, cuba melarikan diri daripada amal ibadah. Sikit nak habis ya. Berhentikan. Maka apakah faedah hidup di atas dunia itu? Dan boleh bahawa kita kata adalah mereka yang macam itu adalah mereka yang tak pandai memakai hidup di dunia ini. Maksud tak pandai ya. Hidup di atas dunia ini. Tak ada tujuan ya. Akhirnya habis umur dengan mengambil tiket neraka bersama-samanya menghadap ke akhirat. Maka jadilah seperti mereka yang memakai umpama kereta untuk berisi barang-barang yang haram oleh kerajaan, atau berisi ini benda-benda yang tak guna lah, benda yang haram sampah-sampah dan yang sia-sia juga. Maksudnya begitulah kehidupan dunia ini, dengan keadaan kita hidup dalam keadaan melakukan perkara yang haram, dan seolah-olah apa yang kita bawa itu ialah macam sampah sarap dalam lori, dalam kenderaan yang tak boleh nak dipakai. Akhirnya membawa kepada makan mempunyai diri sendiri. Akhirnya makan diri kita sendiri. Orang yang melakukan amalan-amalan yang melanggar perintah-perintah Allah itu, akhirnya dia makan pada diri mereka sendiri ya. Nauzubillah min zalik. Wallahu a'lam. Sekadar itu, selamat menyambut tahun baru lah tuan. Beberapa hari kita 3-4 hari lagi lah masuklah tahun 2022 masa cepat lah, akhir zaman ni ya. Sekejap habis tahun lah. Itu rasa macam lah baru 2021 tu baru masuk. Ni 2021 nak habis lah, masuk 2022. So 2022 ni kita dah nak puasa Raya puasa, habis raya puasa, raya haji pula. Lepas tu sibuk benda lain, akhir tahun 2022. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin, an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan wa fi'lan mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat. Allahumma bihaqqil Fatihah وسر الفاتحة يا فارج الهم وكاشف الغم يا من لعباده يغفر يرحم يا دافع البلاء يا الله يا دافع البلاء يا رحمن يا دافع البلاء يا رحيم. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة بلدان المسلمين عما إنك على كل شيء قدير. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.